يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita pada tengah hari yang mulia ini. Marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ilal akhiril ayah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Yang saya muliakan Tuan Nazir dan Saf Jawatan Kuasa Masjid, yang dihormati lagi dikasihi para alim ulama, para ustaz, tuan-tuan, ayah-ayah, saudara-saudara. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini,
hari Jumaat yang disebut sebagai penghulu hari, yang terkandung di dalamnya segala macam keberkatan. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama duduk pada tengah hari ini, sementara kita menunggu kedatangan ataupun masuknya waktu salat Jumaat, dengan harapan mudah-mudahan pada tengah hari ini kita sama-sama dinaungi oleh para malaikat dalam majlis ilmu, dalam majlis peringatan, kerana sesungguhnya peringatan adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang yang beriman. Walaupun mungkin kita berulang kali mendengarnya, walaupun mungkin kita rasa dah dengar dah dulu, mungkin kita rasa kita dah baca sebelum ni pun orang dah bagi tahu, tetapi bila Allah Subhanahu wa taala sebut dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat. Allah sebut secara khusus kepada orang beriman. Bukan soal bangsa, bukan soal siapa kita, tetapi sebagai orang beriman, segala peringatan yang diberi walau berulang adalah untuk manfaat diri kita sendiri. Maka marilah tengah hari ini kita merenung salah satu daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh juga dan dalam suasana kita pada hari ini, yang bakal menjalankan suatu amanah yang sangat besar setiap daripada kita, apatah lagi kita orang yang beriman, dalam suasana dan keadaan kita sedang berfikir-fikir, kita sedang bertimbang-timbang untuk kita membuat suatu pilihan yang paling penting diredai Allah, khususnya dalam soal kita nak beri amanah, siapa yang nak jaga kita. Sudah pasti kita mahu orang yang menjaga kita, orang yang bertanggungjawab terhadap kita. Takkan kita nak bagi orang jaga kita ialah orang yang tidak bertanggungjawab, sudah pasti dia akan mengabaikan kita. Kalau itu dalam konteks yang kecil, umpamanya seorang anak perlu ibu bapanya menjaga, tak sama ibu bapa dengan orang lain jaga anak kalau bukan anak dia sendiri. Mungkin tak sama orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang tak ada hubungan kekeluargaan menjaga keluarganya, tak sama. Itu dalam soal yang kecil, apatah lagi dalam soal yang lebih besar, soal menjaga maslahah ummah, menjaga dan mentadbir urusan umat, supaya umat terpelihara, agama terpelihara, dan dalam masa yang sama umat dan negara serta masyarakat berada dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, bagaimana kaedah, bagaimana cara kita nak cari, kita tak boleh fikir dengan akal sendiri. Kita mesti ada yang memandu kita dalam membuat sesuatu keputusan. Bukan soal manusia yang nak mempengaruhi, tetapi yang lebih penting kita dipandu oleh panduan yang diberikan oleh Allah, Al-Quran, Al-Hadis, ijma' para ulama, ijma' para sahabat, dan juga petunjuk-petunjuk daripada syariat. Sebab kita nak sebut, Allah turunkan ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ni Allah bukan cakap dengan sebarang makhluk.
Ayat ni Allah sebut dengan para malaikat, makhluk yang paling mulia, makhluk yang tak melakukan dosa. Maknanya haibat, besar, bukan benda main-main soal memilih khalifah dan juga mencari, memilih orang yang nak mentadbir kita dan menjaga kita. Allah sebut pada malaikat. Walaupun Allah sebut kepada malaikat, kita tahu malaikat pun mempersoalkan. Malaikat tahu. Malaikat tanya kepada Allah, adakah kamu nak serah urusan ini, urusan mentadbir dunia ini kepada manusia, manusia yang banyak melakukan kejahilan, manusia yang sangat sedikit bersyukur kepada Allah, makhluk yang sangat sikit bersyukur pada Allah? Malaikat tanya balik, persoalkan balik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah menurunkan perintah, bila mana Allah memberitahu kepada malaikat Allah nak cipta satu makhluk untuk memikul amanah sebagai khalifah di atas muka bumi ini, maka sebab itu kita kena ada panduan. Kerana malaikat pun bertanya, lalu Allah menjawab, lalu Allah beritahu, aku yang jadi dan aku tahu makhluk ni bagaimana. Maka apatah lagi kita manusia, tuan-tuan, yang sangat lemah, makhluk yang sangat lemah, yang akal fikiran kita boleh dipengaruhi oleh manusia. Dan yang lebih bimbang, yang mempengaruhi akal kita, yang mempengaruhi fikiran kita ialah perkara yang palsu, batil. Sebab hari ini benda palsu, benda batil boleh di make up, boleh diangkat menjadi sesuatu yang boleh dilihat sebagai sesuatu yang benar. Benda tak betul tapi boleh jadi betul. Dan kadang-kadang benda yang betul boleh menjadi tidak betul, menjadi tidak benar. Sebab itu kita selalu kena doa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, biarlah mataku ini pandang sesuatu itu benar sebagai benar. Sebab kita takut kita pandang satu benda yang benar sebagai suatu kebatilan, pandang benda batil sebagai suatu benda yang benar, kita akan menjadi huru-hara di dalam kehidupan seharian kita. Sebab itu kena ada panduan, tuan-tuan. Sebab itu Islam sebut secara jelas, ulama dalam mentarifkan ataupun membahaskan soal kepimpinan ini sangat terperinci. Sebab ini soal penting. Kalau kita lihat penting tak penting soal kepimpinan ini, kita lihat bila mana Nabi SAW wafat. Nabi SAW wafat, sudah terus ada perbincangan, sudah ada terus perdebatan, sudah ada terus pertanyaan tentang soal siapa nak ganti Rasulullah selepas Rasulullah wafat. Sehinggakan kaum Ansar bersidang ketika mana jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lagi disemadikan. Lalu kita melihat sahabat-sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, menyerahkan pengurusan jenazah kepada Sayyidina Ali dan keluarga, meninggalkan urusan berkenaan bagi menyelamatkan urusan yang lebih besar, iaitu nak menjaga manusia mentadbir dunia ini selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ini bukan benda yang kecil. Ulama bahas, ulama bincang. Sebab manusia kalau tidak dipandu, tuan-tuan, dia akan lebih banyak membuat kesilapan daripada kebenaran. Maka tak ada cahaya yang lebih baik melainkan cahaya petunjuk daripada Allah dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab itu menjadi pemerintah menurut Islam ialah jalan untuk mencapai matlamat, bukan menjadi matlamat.
Sebab itu kita ni nak pilih, bukan kita nak pilih orang yang bercita-cita untuk kepentingan peribadi, tetapi ialah orang yang nak berkhidmat kepada kita. Sebab itu jangan kita berasa nak pilih tuan, sebaliknya kitalah yang menentukan mereka. Dan tugas ini adalah tugas yang maha besar sehingga diisytiharkan oleh Allah kepada para malaikat. Ulama mentarifkan khalifah ini ialah maudu'ah li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya bih. Khalifah ini diadakan untuk menggalang ganti kenabian di dalam perkara memelihara agama dan mentadbir dunia dengannya. Daripada ta'rif ini ada dua perkara penting. Tujuan Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk memilih pemimpin, memilih orang yang nak mentadbir kita, mentadbir urusan agama. Kerana tujuan khilafah ini, tujuan khalifah ini dua perkara: menjaga agama dan juga mentadbir dunia. Dalam menjaga agama ada dua perkara yang mesti dilaksanakan. Pertama, menegakkan Islam, menegakkan din dengan menyatakan kepada manusia seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan menyatakan apa dia Islam kepada seluruh manusia dan membuktikan kebaikan ajaran dan hukum hakamnya, di samping mempertahankan Islam daripada musuh-musuh Islam. Ini tanggungjawab pertama yang paling besar. Jaga agama, jaga din. Tak guna hebat macam mana pun seorang pemimpin, tetapi agama tak dapat jaga, agama tergadai, Islam tidak disampaikan, Islam disekat, menyebabkan masyarakat buta tentang Islam. Bila masyarakat buta tentang Islam, inilah yang kita sebut gagalnya nanti kita melihat sesuatu yang hak itu sebagai sesuatu yang hak. Sebab hanya Islamlah yang merupakan neraca yang terbaik untuk kita melihat sesuatu. Islam sediakan segala panduan bagi kita. Sebab itu masalah bila orang tidak berilmu, apatah lagi bila tidak berilmu bercakap soal Islam, maka ianya akan menjadi lebih kacau bilang. Yang kedua, melaksanakan Islam. Pertama tadi menegakkan Islam. Yang kedua, menegakkan Islam dengan mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Tuan-tuan kita ni, tuan-tuan, kita orang Islam, layak ke kita? Layak ke kita nak syurga Allah? Kalau kita banding diri kita dengan zaman para sahabat, kalau kita banding kita umat hari ini dengan umat yang sebelum daripada kita, yang alhamdulillah Allah kurniakan kepada mereka, mereka mampu untuk tegakkan Islam dalam diri dan dalam masyarakat mereka. Tiba-tiba kita dah duk berasa boleh syurga dah aku. Tiba-tiba kita boleh berasa terpelihara aku daripada neraka. Sedangkan apa yang kita buat hari ini dari sudut amal Islamnya masih terlalu kecil. Benda-benda yang bersifat fardi, bersifat peribadi. Sedangkan benda-benda besar yang boleh menjaga umat, yang Allah sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ciri umat yang terbaik, khaira ummah,
daripada kalangan manusia ini ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Seru kepada ma'ruf, cegah daripada kemungkaran. Maknanya tuan-tuan, cuba renung dalam diri kita, cuba renung dalam masyarakat kita hari ini. Berapa banyak perkara makruf yang mampu kita buat? Berapa banyak perkara mencegah kemungkaran yang mampu kita buat? Kita sebagai peribadi tuan-tuan, kita tak mampu nak buat semua. Ada benda yang peribadi boleh buat, itu pun kadang-kadang kita lemah tuan-tuan nak cegah kemungkaran ni. Tak usah kata mungkar besar, kadang-kadang mungkar dalam rumah kita pun kita tak mampu nak cegah. Betul? Kadang-kadang mungkar diri kita sendiri pun kita tak mampu nak cegah. Sebab itu nak cegah kemungkaran ini mesti ada kekuatan jamaah, kekuatan ummah. Macam kita pelihara iman kita masuk masjid, alhamdulillah iman kita terpelihara. Banyak zikir yang kita boleh buat. Apabila kita keluar daripada masjid dengan suasana bi'ah masyarakat hari ini, apa yang kita lakukan dalam masjid tidak seimbang dengan apa yang berlaku di luar masjid. Bila pula yang mari ke masjid lagi tak seimbang dengan yang tak mari ke masjid. Yang tak mari masjid lagi ramai daripada yang mari masjid. Yang solat 5 waktu, yang sembahyang, yang puasa lebih sedikit daripada yang tidak bersolat, tidak berpuasa. Maka sebab itu perlunya khilafah ini ialah melaksanakan Islam. Cita-cita melaksanakan Islam bagi kita mampu untuk mengamalkan perintahnya dan kita juga mampu untuk meninggalkan larangan. Kadang-kadang tuan-tuan, kita mampu melaksanakan perintah Allah, tapi kita tak mampu nak meninggalkan larangan Allah. Itu dua perkara dalam kita menjaga agama. Dan satu lagi tanggungjawab khilafah ialah siasatud dunyabi, mentadbir dunia dengannya. Mentadbir dunia dengannya ialah menghayati bahawa urusan dunia ini termasuk juga dalam urusan agama. Ini kita kena faham. Jangan kita ada fahaman sekularisme, pisah soal dunia ni tak ada kena-mengena dengan agama. Aku nak takbir dunia ni tak ada kena-mengena nak tengok soal pahala dosa, halal haram, boleh tak boleh menurut agama. Jangan kita ada pandangan yang sedemikian. Itulah pandangan sekular. Pisah soal mentadbir dengan soal agama ni lain. Da' li kaisir kaisir, da' lillah lillah. Ini fahaman yang dibawa oleh Kristian Barat. Nak pisahkan manusia ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hari ini tak hairan tuan-tuan, orang yang berfahaman begini, maka apabila ia diamanahkan dengan suatu urusan mentadbir dunia, dia tak pandang, tidak merujuk dan tidak pandang pun pandangan-pandangan agama yang boleh melarang. Ingat, ini bukan soal yang kecil macam saya sebut tadi. Kalau kita tersilap pandangan, tersilap dari sudut untuk mengamanahkan orang, inilah yang akan menyebabkan kita juga terheret dalam dosa-dosa berkenaan. Dalam mentadbir ini ada beberapa perkara yang berhubung. Pertama, menegakkan keadilan di kalangan manusia. Ciri utama mentadbir dunia dengan agama itu ialah beriltizam sepenuhnya dengan keadilan, kerana ia menjadi tonggak yang menguatkan sesebuah masyarakat
dan negara. Bukanlah kezaliman itu menandakan kekuatan negara, tetapi menandakan keruntuhan. Makna adil itu ialah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya menurut hukum Islam. Dengannya terjamin pemberian hak kepada yang berhak. Ini soal yang paling penting sekali, tuan-tuan. Bacalah apa jua buku yang berkaitan soal tanggungjawab pemerintah. Soal pertama selepas hakimiyah ilahiyah, hukum itu hak Allah. Perkara kedua, mau tidak mahu, ialah soal keadilan. Yang berhak mesti menerima hak, yang tidak berhak tidak layak menerima hak berkenaan. Mesti letak sesuai. Tak boleh kita rampas milik orang, ambil milik orang untuk diri kita, apatah lagi kalau dia menjadi seorang pemimpin. Sebab itu kita tengok contoh sirah Nabi SAW, para sahabat, apabila mereka diamanahkan sebagai seorang pemimpin, tuan-tuan. Kita tengok Khalifah Umar Abdul Aziz, bagaimana adilnya baginda, bagaimana soal ini diberikan penekanan. Kalau berbicara soal pribadi, berbicara soal keluarga sendiri, dia takkan guna hak kerajaan. Kalau pelita itu minyaknya dibayar oleh kerajaan, dipadamnya pelita berkenaan, dinyalakan pelita yang minyaknya dibeli dengan duit peribadi dia. Ini bukan soal ideal ataupun tak ideal, tapi ini soal prinsip, tuan-tuan. Prinsip yang hak mesti diberikan hak, yang tidak berhak tidak boleh diberikan hak. Dan kita tahu kita tidak boleh dalam soal mengambil hak daripada orang ni. Kita ni orang Islam, dalam harta kita, dalam kepunyaan kita ni, memang Allah sebut ada hak orang. Sebab itu kenapa kita kena bayar zakat. Kita bayar zakat ni sebab kita nak tunaikan hak orang. Bila kita sudah diambil zakat daripada kita, maka kita tidak boleh sewenang-wenangnya, orang lain tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil lain daripada kita. Umpamanya mengenakan cukai yang membebankan rakyat. Sebab itu bila kita tengok apabila tentera-tentera Islam dihantar untuk menawan sesebuah negara, kita lihat bagaimana mereka di negara-negara berkenaan diberikan pilihan. Kalau tak nak masuk Islam, kena bayar cukai. Bila sempurna pembayaran cukai, kalau dia terima, kalau tak nak masuk Islam, dia bayar cukai, maka lepas hak mereka daripada diperangi. Ini keadilan di dalam Islam. Sebab itulah bagi menegakkan keadilan, menjadi kewajipan kepada pemerintah memberi tugas urusan memimpin ini kepada orang yang berkelayakan dan mempunyai sifat yang baik, bukannya berdasarkan orang yang berada di sekeliling pinggang, tanpa membezakan di antara orang yang mengampu maupun orang yang menasihat. Yang kedua, membentuk pandangan yang mulia dan kebebasan pendapat yang bermaruah. Dengan menggalakkan berlakunya amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat menasihati, maka terbentuklah umat yang dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai umat yang terbaik. Dan kalau tak wujud umat nasihat menasihati ini, kita nasihat tak nak terima nasihat, tak pandang nasihat orang,
maka kita bimbang kita tergolong di kalangan umat yang dilaknat oleh Allah. Bila mana menolak nasihat, bila mana diajak kepada kebaikan tak nak terima kebaikan, diajak supaya meninggalkan kejahatan tak nak tinggalkan kejahatan, maka ini samalah dengan umat Bani Israel yang dilaknat oleh Allah. Dan inilah yang akan yang inilah membimbangkan kita, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kerana kita meninggalkan soal nasihat menasihati dan juga soal amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang ada hari ini yang membimbangkan kita ialah pandangan yang bukan berdasarkan untuk menasihat, pendapat yang bukan berdasarkan nasihat, tetapi pandangan, pendapat yang bertujuan untuk memfitnah. Tuan-tuan, ulama sebut antara tanda umat dilaknat ialah bila mana umat itu berada dalam suasana fitnah yang besar. Berlaku dalam masyarakat fitnah. Fitnah sana, fitnah sini. Fitnah sudah menjadi budaya. Tak ada apa-apa. Menyebabkan bila difitnah, kadang-kadang kita orang beriman pun terperangkap dengan fitnah berkenaan. Sebab itu disebut al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah ni lebih dahsyat daripada membunuh. Bunuh ni habis, tapi fitnah merebak, tersebar, hilang integriti manusia sehingga keadaan menjadi sedemikian rupa. Jadi tuan-tuan, mungkin itu sedikit nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk kita bersama-sama renung. Tuan-tuan, banyak lagi panduan-panduan yang insya-Allah boleh sama-sama kita teliti untuk kita sama-sama renungi. Dan tidak ada panduan dan nasihat yang terbaik melainkan kita mengambil nasihat daripada agama. Itulah yang paling baik. Dan saya yakin tuan-tuan, kita yang mari masjid ni, yang datang solat, yang sentiasa berpuasa, hati kita, jauh di sudut hati kita ni tuan-tuan, di sana ada sinar kebenaran, sinar mahu kepada kebaikan. Maka orang yang sebegini mudah untuk melihat sesuatu yang baik itu baik, benar itu benar, salah itu salah, insya-Allah. Kita mohon agar Allah sentiasa pelihara kita daripada segala yang tidak baik, apatah lagi daripada kemurkaan Allah. Saya kira sekadar itulah dahulu untuk peringatan diri sendiri dan kepada kita bersama. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.